السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah berikan pada kita, dapat kita sama-sama pada malam ni menyambung kembali perbahasan daripada Sunan Abi Dawud, yang mana sebelum ni kita dah bahas minggu lepas berkenaan dengan mukaddimah. Siapakah Imam Abu Dawud? Siapakah anak murid beliau, guru beliau, tahun kewafatan, seterusnya apa yang dia buat dalam ilmu hadis ni, dan kedudukan kitab-kitab yang beliau tulis, terutamanya kitab Sunan Abi Dawud. Okay. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan masuk pada kitab beliau, yang mana kitab Sunan Abi Dawud ni telah diberi perhatian oleh para ulama, sama ada mensyarahkan kitab tersebut ataupun mengikhtisarkannya, iaitu meringkaskan kitab tersebut, ataupun mentahzibkan, yakni membuat bab-bab yang lebih mudah untuk difahami kepada masyarakat awam. Jadi sebelum pada kita masuk kitab yang pertama dan juga bab yang pertama, iaitu Kitabut Taharah, itu merupakan kitab yang pertama, Kitabut Taharah. Dan bab yang pertama pada malam ni ialah bab at-takhalli 'inda qada'il hajah, iaitu bab menyendiri ketika mana membuang hajat. Sebelum pada kita bahas, saya nak lengkapkan sikit apa yang dah disebut pada mukaddimah sebelum ni, iaitu tentang beberapa perkara dalam kitab Sunan Abi Dawud ni. Pertama, kita tahu kitab Sunan Abi Dawud ni mengandungi 4,800 hadis. Itu yang telah dilakukan ataupun telah dinilai oleh Al-Imam Abu Dawud, lalu diletakkan dalam kitab tersebut. Dan beliau rahimahullah telah menghafal 500,000 daripada hadis ni. Okay. Cuma namanya kitab yang ditulis oleh manusia ni tidak terlepaslah daripada kekurangan dan juga kesilapan. Tapi kekurangan dan kesilapan tu tidaklah terlalu besar berbanding dengan jasa dan juga manfaat yang ingin disampaikan oleh mereka-mereka tersebut. Okay. Jadi pada malam ni saya nak sebut sikit tentang al-ahadithul muntaqadah, iaitu hadis-hadis yang dikritik dalam kitab Sunan Abi Dawud. Okay. Yang mana kritikan ini telah disebut oleh Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Ibnu Jauzi yang kita baca kitab dia Talbis Iblis, kebiasaannya sini. Okay. Saya nak baca sikit apa yang dinukilkan oleh Dr. Muhammad Abu Syahbah dalam kitab dia Fi Rihabis Sunnah, bila mana dia bahas tentang al-ahadithul muntaqadah ala sunan, hadis-hadis yang dikritik dalam kitab Sunan Abi Dawud. Dia kata, wa qad intaqada al-imam al-hafiz Ibnu al-Jauzi bid'atun ahadithu dzakaraha Abu Dawud fi sunanihi. Dan telah mengkritik oleh al-imam Ibnu Jauzi beberapa hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya.
wa'addaha minal mawdu'at wa hiya 9 ahadith. Dan Ibnu Jauzi telah menghukum hadis-hadis tersebut sebagai maudhu', yakni palsu, iaitu lebih kurang 9 buah hadis. Wa ma'a ma'arifu an Ibn al-Jauzi min at-tasahul fil hukmi bil wad'i faqad naza'ahu fiha ba'd al-huffaz kal Jalaluddin As-Suyuti wa radda alaihi fiha. Kata Dr. Muhammad Abu Syahbah ni, dan telah terkenallah Ibnu Jauzi ni terlalu mudah untuk memalsukan hadis, dan pemalsuan ataupun hadis yang dihukum palsu itu telah dibalas balik penilaiannya, yakni penilaian Ibnu Jauzi itu oleh Jalaluddin As-Suyuti, iaitu Al-Imam As-Suyuti. Walau sallimna li Ibn al-Jauzi naqdahu fahiya qalilatun jiddan la takadu tadhkuru bi janibil alaf allati ishtamala 'alaiha al-kitab. Walaupun kita menerima, kata Dr. Abu Syahbah ni, kritikan yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi, akan tetapi kritikan tersebut terlalu sedikit berbanding alaf, ribuan daripada hadis yang disebutkan dalam kitab tersebut. Okay. Jadi kita tahu Imam Ibnu Jauzi ni dia ada tulis satu kitab nama dia Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at ni ialah kitab himpunan hadis-hadis palsu. Dan memang Ibnu Jauzi bila mana dia tulis kitab tersebut, dia ni tasarru'. Tasarru' ni maksudnya cepat sangat memalsukan hadis. Sehingga ada sebahagian para ulama yang buat kajian balik terhadap kitab hadis maudhu' tu, ada juga terlepas hadis-hadis riwayat Muslim masuk dalam tu dan dia palsukan. Itu biasa bagi seorang ulama, kadang-kadang dia terlepas apa yang sepatutnya, kadang-kadang dia tak sabar macam mana persekitaran pada waktu tu. Sebab kalau kita tengok waktu dia tulis kitab Al-Mawdu'at tu dengan dia tulis Talbis Iblis ialah lebih kurang zaman yang sama ataupun tahun yang hampir sama. Yang mana kau tengok perasaan tak puas hati dengan golongan pemalsu hadis tu terbawa-bawa juga ketika mana tulis kitab Al-Mawdu'at tu. Kadang-kadang hadis yang Ibnu Jauzi tulis tu nak letakkan tu ialah hadis yang benar, tapi dia tasarru', dia fikir tentang teruknya orang yang palsukan hadis tu, dia terpalsukan sekali hadis Sahih Muslim tu. Itu biasa, itu telah dijawab oleh para ulama. Cuma nak sebut ada kritikan terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, dan memang Imam Abu Daud pun sendiri dia tidak mensyaratkan hadis yang duduk dalam kitab sunan dia itu ialah hadis sahih, tapi dia cubalah cari hadis yang terbaik. Tujuan dia untuk beritahu macam mana para ulama fiqh khususnya mengeluarkan hukum daripada hadis-hadis ni. Macam kita dah bahas sebelum ni, Abu Daud ini ialah seorang yang tafaqquh dan juga tabahhur, orang yang banyak maklumat dan orang yang faham maklumat yang dia kumpulkan tu. Beza pada sebahagian orang ulama pada waktu tu, mereka hanya mengumpul tapi mereka kadang-kadang tak faham apa hadis, maksud hadis yang diriwayatkan oleh beliau tu sendiri. Selain pada tu, dalam kitab Sunan Abi Daud ni dia ada hadis-hadis yang disebut sebagai hadis mu'allaq. Mu'allaq ni maksud dia apa? Hadis yang sanad tu tak habis, tergantung. Maknanya dia nak bawakan penyaksian terhadap hadis yang telah dia riwayat tu, dia datangkan satu hadis, hadis tu sokongan kepada hadis bab. Jadi dia tak sempurnakan sanad, dia hanya bawa sanad yang terakhir, iaitu daripada kalangan sahabat ataupun boleh jadi sanad tu daripada kalangan tabi'in. Ini dia panggil hadis yang mu'allaq, tergantung. Ada satu tesis PhD yang ditulis oleh Dr. Ali Ajin, salah seorang pensyarah di universiti saya sendirilah. Dia tulis tesis PhD dia, Taghliqut Ta'liq ala Sunan Abi Daud, kajian balik terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan secara mu'allaq oleh Sunan Abi Daud, dalam Sunan Abi Daud tu. Dia tiru idea tu macam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar dia cari balik sanad-sanad yang Imam Bukhari riwayat secara mu'allaq dalam kitab dia Sahih Bukhari tu. Tapi itu sekadar maklumat tambahan je lah. Kita fokusnya ialah nak faham apa yang disebut oleh Imam Abu Daud tu sendiri. Selain pada tu, kitab Sunan Abi Daud ni disyarahkan oleh ramai ulama. Antara yang terkenal, kalau kita tengok Al-Khattabi
dia telah tulis syarah Sunan Abi Daud yang terkenal dengan nama Ma'alim As-Sunan. Ma'alim As-Sunan. Al-Khattabi ni sekitar 388 Hijrah wafat dia. Okay. Kemudian syarah yang terkenal di zaman kita ni ialah syarah yang telah ditulis oleh Al-Azim Abadi, ataupun nama betul dia Muhammad Ashraf bin Ali Haidar As-Sadiqi Al-Azim Abadi, seorang ulama yang dilahirkan di benua India. Dia tulis satu kitab syarah Sunan Abi Daud, nama dia Aunul Ma'bud ala Sunan Abi Daud. Ini yang terkenal. Kemudian datang yang kemudian lepas pada tu ialah Maulana Khalil Ahmad Sahranfuri. Dia tulis satu lagi syarah, nama dia Bazlil Majhud fi Halil Alfaz Abi Daud. Dan saya sendiri pun untuk kita guna dalam kuliah ni, saya guna yang tu lah, sebab dia lebih komplit. Walaupun hakikatnya kitab Bazlil Majhud ni dengan Aunul Ma'bud ni ialah kitab yang ditulis untuk menerangkan metodologi masing-masing. Diorang syarahkan kitab Sunan Abi Daud. Okay. Tapi Azim Abadi dia tu cenderung kepada manhaj ahlu hadis di India. Jadi bila mana sampai hadis-hadis berkaitan dengan sifat Tuhan, dia akan tidak takwil hadis tersebut. Dia terima seperti mana yang dijelaskan. Sebab dia beraliran dengan aliran ahli hadis. Ataupun kita sebut ini salafiyah lah. Okay. Yang kedua ialah Bazlil Majhud. Bazlil Majhud ditulis oleh Khalil Ahmad Sahranfuri. Dia ni daripada aliran Diobandi. Diobandi ni memang dia terima takwil ataupun orang kata apa, huraian kepada sifat Tuhan tu, ataupun kita kata kaedah tu kaedah Asy'ariyah. Okay. Tapi dia bukan fokus nak kata yang ni tak betul, yang ni salah, tapi dia lebih kepada nak tunjuk metodologi masing-masing. Okay. Itu sekadar orang kata apa, isu-isu yang teknikal lah untuk kita bahas. Okay. Dan selain pada tu, kitab ni juga telah dimukhtasarkan, telah orang kata apa, diringkaskan. Antara ringkasan yang terkenal kepada Sunan Abi Daud ni ialah Targhib oleh Al-Munziri. Ini antara yang terkenal. Biasa orang ingat Munziri tulis kitab ni lah dia tulis dengan hadis yang dia riwayat, tapi sebenarnya ianya ialah sebuah ringkasan daripada kitab Sunan Abi Daud, macam yang dibuat oleh Ibnu Abi Jamrah terhadap Sahih Bukhari, yang kita panggil dengan nama kitab dia Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Jadi dia ringkaskan daripada hadis yang banyak-banyak tu, dia pilih sekitar 200, 300. Cuma targhib ni lebih kurang 400 lebih hadis dia letak dalam buku dia, dan itu dia ambil dan dipilih daripada Sunan Abi Daud. Okay. Jadi itu benda-benda yang kita kena tahu berkenaan dengan kitab Sunan Abi Daud. Okay. Jadi malam ni saya nak teruskan kepada kitab yang pertama. Kitab yang pertama bagi Sunan Abi Daud ni ialah Kitabut Taharah. Kitabut Taharah tu maksudnya bab berkaitan dengan bersuci. Bab yang pertama bagi Kitabut Taharah ni ialah bab at-takhalli 'inda qada'il hajah. Bab menyendiri ataupun berseorangan ketika mana membuang hajat. Hadis yang pertama dia, qala al-muallif rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab al-Qa'nabi qala haddatsana Abdul Aziz yani ibn Muhammad an Muhammad yani ibn Amr an Abi Salamah عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعده. وبه قال حدثنا مسدد بن مسرهد أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. Itu dua hadis dalam bab yang pertama, iaitu bab at-takhalli 'inda qada'il hajah, iaitu bab perlunya kita ni menyendiri ketika mana nak buang hajat. Pertama sekali, sebelum kita syarah dua hadis,
Dua hadis tu pun saya tak confirm boleh habis malam ni ataupun tidak. Sebab memang kitab Bazilul Majhud ni panjang perbahasan dia. Okey. Maulana Khalil Ahmad Sahrangfuri ni sebelum pada dia syarah hadis, dia syarah dulu, dia cerita dulu, dia nak tulis kitab ni dia pakai manuskrip mana? Dia pakai makhtutat mana? Okay. Orang-orang yang ada kemahiran bahasa Arab, dia boleh download kitab ni. Kitab ni dah ada di internet, dah ada orang yang scan kan, maknanya mudah. Okay. Dalam jilid yang pertama, dia sebut dalam Kitabut Taharah, biasanya dia akan tulis Kitabut Taharah, dia buat garisan. Yang atas tu ialah asal dalam kitab Sunan Abi Daud, yang bawah tu ialah dia punya syarahan daripada pensyarah kitab tu. Okay. Dia tulis sini, saya nak baca sikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang ni kalau orang yang download, dia boleh tengok muka surat 163. Okay. Dia kata hadhil ibaratu fi nuskhatil maktubati li Maulana Ahmad Ali al-Muhaddith as-Sahrangfuri qabla kitab at-Taharah. Kata Maulana Khalil Ahmad Sahrangfuri. Dia nama ujung tu lebih kurang sama. Dua-dua Sahrangfuri. Kita dah ingat orang yang sama. Yang tulis syarah ni nama dia Khalil Ahmad. Dia ambil daripada seorang tokoh nama dia Ahmad Ali Sahrangfuri. Dia tu Khalil Ahmad Sahrangfuri, dia ambil pada tok guru nama Ahmad Ali Sahrangfuri. Dua-dua orang Saharanpur di Uttar Pradesh di India. Dia kata dalam nuskhah yang diambil daripada Ahmad Ali Sahrangfuri ni, bila mana ada Kitabut Taharah, maknanya Imam Abu Daud tulis Kitabut Taharah, dia mulai dengan tahmid dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dia kata nuskhah ataupun makhtutat. Makhtutat ni maksud dia apa? Manuskrip yang aku ambil daripada Ahmad Ali Sahrangfuri ni, ini ditulis sebelum Kitabut Taharah. Maknanya sebelum masuk bab tu ditulis tahmid dulu. Lepas Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, baru bawah tu Kitabut Taharah. Lepas pada tu dia kata wa fin nuskhatil misriyah, dalam manuskrip yang diambil di Mesir. Sebelum daripada Kitabut Taharah ni, dia sebut sanad dulu. Dia kata qala haddatsana Abu Ali Muhammad bin Amr al-Lu'lu'i qala haddatsana Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'ath as-Sajistani fil Muharram sanatu 75 wa 200. Maknanya sebelum masuk Kitabut Taharah, dia datangkan sanad. Sanad siapa? Sanad anak murid kepada Imam Abu Daud, nama dia Muhammad bin Amr al-Lu'lu'i. Barulah masuk Kitabut Taharah, lepas tu masuk bab at-takhalli inda qada'il hajah. Okay. Lepas tu dia kata wa fin nuskhatil mujtabaiyah wal kanfuriyah, dalam manuskrip yang diambil di tempat nama dia Mujtabaiyah dan juga Kanfuriyah, ini dua-dua tempat ni di India belaka, dia ada sanad lain, iaitu sanad yang berbunyi qala akhbarana al-imam al-hafiz Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit al-Khatib al-Baghdadi. Yang ni diambil melalui sanad Khatib al-Baghdadi. Qala akhbarana al-imam al-qadhi Abu Amr al-Qasim bin Ja'far bin Abdul Wahid al-Hashimi. Qala akhbarana Abu Ali Muhammad bin Ahmad bin Amr al-Lu'lu'i. Qala haddathana Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'ath as-Sajistani fil Muharram sanatu 75 wa 200. Jadi sebelum pada dia masuk syarah, dia kata aku dah tengok sebelum aku syarah kitab ni, kata penulis kitab Bazilul Majhud ni, iaitu Khalil Ahmad Sahrangfuri rahimahullah, dia kata aku tengok dalam nuskhah yang disimpan oleh Ahmad Ali As-Sahrangfuri, nuskhah yang disimpan di Mesir, nuskhah yang disimpan di Mujtabaiyah dan juga Kanfuriyah, aku tengok beza. Ada nuskhah yang dia mulai dengan tahmid, alhamdulillah. Ada nuskhah yang dia mulai dengan sanad. Dan sanad pun berbeza. Ada sanad yang ringkas, ada sanad yang komplit. Sanad yang ringkas tu ialah dalam nuskhah Mesir, manuskrip Mesir. Sanad yang komplit tu ialah dalam manuskrip yang disimpan oleh Kanfuriyah ataupun Mujtabaiyah, iaitu melalui Khatib al-Baghdadi.
walaysa fin nusakhil qadimati syai'un minha, dan dia kata ada lagi manuskrip yang lain yang tak ada tulis apa-apa melainkan kitabut taharah, terus masuk kepada bab pertama, terus masuk kepada sanad Abu Daud dan perawi-perawinya. Okay. Jadi ni nak beritahu kepada kita tentang ilmu mentahqiq kitab macam tu lah. Sebab tu kalau kita tengok tahqiq kitab ni ialah satu benda yang ambil masa lama, dan nak buat syarah pun ambil masa lama. Kalau kita tengok Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia syarah Sahih Bukhari itu ambil masa 40 tahun. Ambil masa 40 tahun. Okay. Dan saya sendiri pernah tanya kepada satu orang muhaddis yang dekat dengan zaman kita ni, dah pun meninggal dunia. Dia dulu duduk di Jordan lah, iaitu Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Bila mana kita tanya dia, ambil masa lama mana? Tahqiq Musnad Imam Ahmad. Antara projek besar dia lah Musnad Imam Ahmad. Dia kata hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun. Nak completekan semua sekali 20,000 hadis tu syarah. Jadi kerja ni bukan kerja yang mudah lah. Bukan kerja yang senang. Okay. Di Malaysia ni tuan-tuan boleh tengok contoh dia ada seorang, iaitu Maulana Asri. Memang saya sendiri pun bila mana nak syarahkan benda ni, banyak tengok apa yang dia sebut dan apa yang dia tulis. Okay. Usaha dia nak, orang kata apa, syarahkan semua kitab-kitab Sunan Sittah ni dalam bahasa Melayu, kutub Sittah ni. Tapi ianya satu perjuangan yang agak besar lah. Okay. Sebab tu kalau tengok di Malaysia ni, orang yang boleh hajar Sahih Bukhari habis ialah dia seorang. Tafsir ramai orang ajar habis. Tapi Sahih Bukhari ni banyak dan panjang. Antara salah satunya ialah dia. Dan dia lah orang Malaysia yang ada sanad Sunan Abi Daud ni yang komplit sampai kepada Abi Daud. Kalau kita tengok dalam kuliah dia, dalam YouTube tu, dia baca sanad dia. Sanad dia sampai Abu Daud. Bukan sanad Abu Daud sampai kepada Nabi. Dia sampai Abu Daud, lepas tu Abu Daud sampai kepada Nabi SAW. Jadi alhamdulillah di Malaysia ni kita ada juga orang yang berkeahlian dalam bab ni, dan orang yang memang fokus kepada benda-benda nak menaikkan balik kitab-kitab lama ataupun turas yang telah ditulis oleh para ulama ni. Okay. Jadi kata Khalil Ahmad Saharanfuri, masih lagi pada muka surat 163 tu, dia kata Kitabut Taharah. Lepas tu dia syarah. Dia kata qala fil qamus, telah berkata dalam qamus. Qamus ni ialah nama sebuah kitab yang menjadi rujukan dalam perkataan bahasa Arab. Cuma dia tak sebut qamus tu qamus apa. Tak disebut dan tak dijelaskan. Dia kata at-tahru bid-dhamm, at-tuhur, tahura, iaitu huruf ta itu dibaca dengan bagi depan. Tahura maksudnya kitabut taharah ni mari pada perkataan tahura. Maksud apa tahura ni? Naqidun najasah, ialah sesuatu yang berlawanan dengan najis. Benda yang berlawan dengan najis nama dia bersih. Benda tu kalau kotor kita panggil tempat tu bernajis. Okay. Dia tak sebut sini al-wasakh. Al-wasakh ni maksud dia kotor, tapi dia sebut an-najasah. Sebab apa? Sebab fokus kita nak bahaskan ni ialah bab bersuci, yang mana suci itu kita boleh beribadat, iaitu boleh salat ataupun boleh tawaf, ataupun mana-mana ibadah yang perlukan kepada bersuci. Okay. Sebab tu perkataan bahasa Arab ni dia banyak beza. Taharah maksud dia lain, naqiyah maksud dia lain. Naqiyah dalam bahasa Melayu akan terjemah bersih dan suci, tapi taharah pun dia terjemah sama, tapi ada beza. Kalau kita baca doa istiftah dalam salat, antara riwayat yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas ialah doa yang berbunyi Allahumma naqqini min khataayai kama yunaqqis thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, engkau sucikanlah aku, bersihkanlah aku daripada dosa seperti mana engkau telah suci dan bersihkan kain yang putih daripada noda. Thawbul abyad minad danas. Okay. Apa beza perkataan naqiyah dengan perkataan taharah? Naqiyah ni maksudnya ialah benda tu sedia suci dan tak pernah dinodai pun, tak pernah kena kotor langsung. Sebab tu bila mana nak disifatkan bayi yang kecil, kita akan sebut bayi tu naqiyatun. Dia suci bersih, dia tak ada apa-apa dosa, tak kena apa-apa. Sebab dia belum dikotori lagi. Beza dengan taharah. Taharah ni lah benda yang pernah kotor
lepas tu bersih balik. Apa yang dimaksudkan sini? Iaitu anggota badan manusia. Anggota badan manusia yang menanggung najis secara jelas ataupun menanggung hadas secara tak jelas. Macam kita sekarang ni, kita yang ada dalam masjid yang dah ada wuduk apa semua ni, kita sekarang ni dalam keadaan bersuci. Suci dari segi zat najis tu, suci juga dari segi hukumnya. Okay. Dan yang dimaksudkan sini ialah anggota. Bila mana sebut najis ini ialah dua kemaluan, iaitu al-qubul wa dubul. Ini ialah tempat keluarnya najis. Sebab tu dia guna perkataan taharah, iaitu benda tu pernah bernajis, lepas tu bersih balik. Okey. Jadi kata Khalil Ahmad Sahranfuri sini, tahura ka nasara wa karama fahuwa tahir. Perkataan tahura itu seperti perkataan nasara, seperti perkataan karama, dan ia juga boleh dimaksudkan tahir, iaitu bersih. Wa hakadha fi lisanil Arab, dan itulah yang disebutkan dalam kitab Lisanul Arab. Lisanul Arab ni antara rujukan terbesar dalam bahasa Arab lah. Okay. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya ini ialah perbahasan bahasa. Sebab tu saya lebih suka guna Badlil Majhud ni, dia clear. Kalau Aunul Ma'bud, dia lebih nak bahas matan hadis je. Dia tak nak bahas ikhtilaful lughah, ikhtilaful kalimah, dia tak nak bahas. Tapi Badlil Majhud ni dari segi saiz pun tebal yang Badlil Majhud ni lah. Okay. Saya nak sebut sini, sebab apa Imam Abu Daud dia mulakan Kitabut Taharah. Memang kita tahu kitab sunan ni dia disusun dengan bab-bab fiqh. Antara perbahasan fiqh yang awal ialah Kitabut Taharah. Kita bacalah kitab fiqh mana-mana pun, biasanya dia akan start dengan bab bersuci. Hatta kita baca kitab yang paling common, yang paling orang kata apa, biasa dibahaskan di Masjid Surau ni, iaitu fiqh manhaji oleh Dr. Mustafa Al-Khan. Ramai orang baca Al-Khin. Dia hidup lagi, dia ulama Syria. Saya dah pergi zaman di Jordan dulu, kita pernah pergi ziarah. Dia kata yang fasih sebut nama aku ialah Al-Khan, bukan Al-Khin. Al-Khan ni ialah satu kabilah yang terkenal di Syria daripada kalangan para ulama. Tapi ramai, hatta bahasa Melayu yang Jakim terjemah pun Al-Khin. Dia sebutan betul ialah Al-Khan. Jadi itu antara benda yang dia sebut lah. Okay. Cuma nak sebut kitab tu, biasa kan masjid-masjid dia akan baca fiqh manhaji ni. Dia akan start dengan kitab apa? Bersuci dulu. Kitabut Taharah. Okay. Sebab apa para ulama dia fokus Kitabut Taharah? Sebab keperluan satu orang Muslim untuk dia beribadah, dia mesti bersih. Bersih daripada najis yang nampak di mata, tahi ke, air kencing ke apa. Najis tu kena hilang daripada kita kalau kita nak beribadah. Tu yang pertama. Yang kedua ialah bersih dari segi hadas hukum, iaitu kita tidak digelarkan sebagai orang yang berhadas. Macam sebahagian orang dia tak ada wudu, dia pun tak mandi wajib, zahir tubuh badan dia bersih sebab tak ada nampak najis pun. Okay. Tapi dari segi hukum dia tidak bersih lagi sebab dia tidak ada wudu, dia pun belum mandi lagi. Itu antara benda yang kita kena tahu. Sebab apa didahulukan Kitabut Taharah? Sebab pentingnya kita ni bersuci dan ia menjadi syarat sah kepada ibadah tu. Sebab tu ada satu kaedah dalam fiqh ni, ma la yatimmu bihil wajib fahuwa wajib. Apa yang menyebabkan kewajipan tu sempurna, maka ia pun wajib. Salat tu wajib. Macam mana nak bagi salat tu sempurna? Kena suci. Bersuci pun jadi wajib. Bersuci tu jadi wajib dengan sebab syarat sah kepada salat itu ialah satu orang tu bersih dari segi najis luarannya dan juga najis hukumnya. Okay. Yang kedua yang disebutkan oleh para ulama sini, sebab apa dimulakan dengan Kitabut Taharah? Okay. Saya dah sebut sebelum ni dalam minggu lepas, Imam Abu Daud ni antara pertembungan yang berlaku zaman dia dan juga zaman para ulama hadis yang lain, termasuk zaman anak murid dia An-Nasa'i ataupun guru dia Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain, ialah adanya satu aliran fiqh yang para ulama masukkan mereka ni sebagai para ulama fiqh jugalah, iaitu aliran nama dia Al-Zahiri. Al-Zahiri ni dipelopori oleh Daud Al-Zahiri dan dinaikkan, dimasyhurkan oleh murid dia iaitu Ibn Hazm Al-Andalusi melalui kitab dia Al-Muhalla. Dia ni ialah kumpulan yang memang
memahami hadis ataupun ayat Quran secara literal. Sebab tu kita akan tengok bila mana mereka berhadapan dengan hadis-hadis berkaitan dengan bersuci ni ataupun benda-benda yang berkait dengan najis ni, kita akan nampak cara dia orang istidlal tu agak pelik dan agak ganjil berbanding majoriti para ulama. Antaranya, contohnya ialah hadis yang berbunyi, Nabi kata la yabulanna ahadukum fi ma'in rakid. Jangan satu orang di antara kamu ni kencing dalam air yang bertakung, yang mana air tu tak sampai 2 kolah. Jumpa lopak air mana-mana ataupun dalam petak sawah ke, kencing situ. Kencing situ Nabi larang. Dan efek daripada Nabi larang tu sebab apa? Sebab air itu akan jadi mutanajis. Maknanya air tu air yang najis, tak boleh guna nak bersuci. Selain pada tu, air tu boleh jadi tempat laluan ataupun minuman kepada haiwan-haiwan yang lalu. Okay. Kumpulan Zahiri kata Nabi larang satu orang tu kencing. Kencing tu maksudnya dia masuk dalam lopak air tu, dia pun kencing situ. Itu zahir hadis sebut macam tu. Okay. Majoriti para ulama kata air yang dikencing, air lopak air yang kena kencing ni, sama ada orang tu masuk dalam lopak tu dia kencing, ataupun dia kencing di tepi lopak, lepas tu air kencing dia mengalir masuk ke dalam, ataupun dia berak, itu semua benda yang akan menyebabkan air tu jadi najis. Tak boleh guna. Ini jumhur, kita pun faham lagu tu lah. Okay. Tapi berbeza di sisi Zahiri. Zahiri kata Nabi hanya sebut kencing. Kencing pun dengan cara masuk dalam tu. Kalau satu orang tu dia kencing di tepi lopak tu, lepas tu air dia mengalir, air kencing dia mengalir masuk dalam lopak, air tu tak najis. Sebab Nabi kata kena duduk dalam tu dan kencing dalam tu baru najis. Itu kira okey lagi. Yang kedua dia kata, andai kata air tu ada tahi jelas dah pun tak najis. Sebab Nabi hanya larang kencing sahaja. Maknanya kalau orang tu dia masuk, dia berak, dia tak kencing, tapi payah nak ejah lagu tu sebenarnya. Okay. Sebab dia benda yang sekaligus. Okay. Kalau dia boleh kawal lah, maknanya dia kena train minda dia supaya dia tak kencing dan berak sekaligus. Kalau nampak najis saja dan dia confirm, saya hanya berak je, saya tak kencing. Kalau dia pegang mazhab Zahiri, air tu tidak najis. Ini yang dipegang oleh Zahiri. Pelik lah, benda yang dia pegang tu pelik, dan memang benda tu dimasukkan oleh para ulama sebagai ara'us syadzah, pandangan yang janggal ataupun ganjil. Jadi pada waktu tu Zahiri ni dia ada pengaruh yang agak kuat, terutamanya di bahagian Andalus. Di bahagian Andalus. Andalus ni di bahagian Spanyol, Maghribi, Morocco hari ni lah. Okay. Dan kalau mana-mana orang pun yang ada kebolehan bahasa Arab, dia baca kitab Muhalla, hatta zaman sekarang ni pun baca kitab Muhalla, ada orang dia terkesan dengan pemikiran Zahiri tu. Sebab Imam Ibn Hazim dia ada nilai tambah berbanding guru dia Daud Az-Zahiri. Imam Ibn Hazim ni dia ada kepandaian susun ayat sedap macam mana sehingga orang boleh terperdaya dengan logik yang dia cuba bawa. Sebab tu nak baca kitab Muhalla ni kena baca juga apa yang disebut kritikan ulama terhadap kitab Muhalla tu. Bacalah dua-dua. Jangan baca satu saja. Okay. Jadi Imam Abu Daud ni antara tokoh yang juga ingin respon terhadap kumpulan ni. Okay. Jadi Imam Abu Daud, sebab tu kalau kita tengok, dia letak kitab Taharah, lepas tu dia pergi kepada bab yang pertama, iaitu bab at-takhalli 'inda qada'il hajah, iaitu bab menyendiri ketika mana buang hajat. Dia nak sebut sini bahawasanya kita ni kena bersuci bila mana kita berhadas. Andai kata kita tidak berhadas, maka kita tidak bersuci. Tak perlulah kita ni bersuci, sebab kita dah sedia suci dah. Sebab golongan Zahiri dia kata, kita ni kalau nak salat, walaupun dah suci, tetap kena ambil air semayang juga sekali lagi. Sebab apa? Sebab dalil dia dalam surah Maidah ayat yang ke-6, Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salah. Wahai orang yang beriman, bila mana kamu ingin mendirikan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah muka kamu, basuhlah tangan kamu hingga ke siku. Kata Zahiri, wa idza qumtum tu bermakna mana-mana orang yang nak salat, walaupun dia tidak berhadas, dia kena ambil air semayang. Yang kita duk pegang hari ni, yang umum orang tahu,
Kalau kita dah ada air semayang dah, maka kita tak perlulah ambil air semayang lagi. Kalau kita ambil pun, itu bukan wajib, itu hanya sunat dalam bab tajdidul wudu, iaitu memperbaharui wudu. Okay. Tapi Zahiri kata tak. Jadi Abu Daud dia macam nak buat balas balik kepada kumpulan ni, nak beritahu bahawasanya berwudu, bersuci perlu bila mana orang tu berhadas. Kalau dia tak berhadas, dia tak perlu, dan hukum dia tak wajib pun, hukum dia sunat. Sebab tu para ulama sebut perkataan idza di situ ditakdirkan dengan idza kaunuhu muhdithun. Bila mana keadaan dia berhadas, qumtum, dia nak salat, dia kena faghsilu wujuhakum. Dia kena basuh muka dan tata cara wuduk yang lain lah. Okay. Jadi nak sebut pada kita itu sebab dia. Okay. Cuma Imam Abu Daud ni dia pergi jauh lagi, dia bahas yang lebih awal lagi ataupun yang lebih ke depan lagi, iaitu bab macam mana satu orang tu nak buang hajat. Bukan setakat bab nak wuduk je, bab buang hajat pun dia nak sebut. Sebab tu kalau tengok hadis yang pertama ni, hadis yang diriwayatkan daripada murid Al-Imam Malik, iaitu Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, sampai kepada Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah kata, dalam hadis tu dia kata, annan nabiyya, sesungguhnya nabi itu, idza zahabal madhhab, bila mana nabi nak pergi buang hajat, ab'ad, nabi akan pergi jauh. Nabi akan pergi jauh. Okey. Lepas tu hadis yang kedua dalam ni, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah. Kata Nabi, kata Jabir, Nabi ni, innan nabiyya kana idza aradal baraz, bila mana Nabi ni nak pergi buang hajat, maka Nabi akan pergi tempat yang hatta la yarahu ahad, satu orang pun tak nampak Nabi. Okay. Jadi dalam hadis pertama ni bab perlunya menyendiri bila mana buang hajat. Ini semua orang tahulah. Semua orang tahu. Bila mana kita nak buang hajat, kita kena jauh pada orang. Kita kena jauh pada orang. Melainkan orang yang tak tahulah kita nak kata macam mana, ada orang yang dia okey buang hajat dalam keadaan ramai-ramai ni. Benda ni berlaku negara non-Muslim. Kalau tuan-tuan tengok di China ni kawasan penempatan umum. Jangan cerita China yang duduk di Hong Kong, China yang duduk ujung-ujung. Okay. Tandas dia orang, pertama dia tak ada pintu macam tandas tempat kita. Okay. Yang kedua, dinding dia bukan dinding rapat sampai atas kepala macam tandas masjid. Dindingnya mungkin paras bahu ataupun paras pinggang. Okay. Maknanya kita boleh chatting dengan orang sebelah, boleh sembang dengan orang sebelah. Okay. Boleh sembang dan tertutup, kira okey lagi. Sebab di Malaysia pun ada orang buat perangai lagu tu. Okay. Yang kata apa, kita tak boleh nak terima ialah dia terbuka, dia tidak ada pintu. Okay. Dan dia tidak ada mangkuk tandas yang kata apa, yang proper macam Malaysia. Dia hanya buat longkang, lepas tu kita jiru sendiri. Maknanya najis orang sebelah, kalau kita duduk belah alik ni, dia akan mengalir sekali. Kita akan tengok juga harta orang. Okay. Okay, jadi itu antara benda yang kata apa, tidak sepatutnya berlaku lah. Maknanya Islam ni dia hajar sampai tahap tu. Kata Mughirah bin Syu'bah, Nabi ni kalau nak pergi buang hajat, Nabi akan pergi tempat yang paling jauh. Nanti saya akan sebut sebab apa Nabi pergi jauh. Sebab ada golongan yang dia faham, nak buat tandas ni kena buat jauh. Sebab tu ada sebahagian orang yang berpegang dengan mazhab ni, dia tak buat tandas dalam rumah, dia buat tandas jauh. Kena naik kereta. Tapi tanah tu tanah dia lah. Contoh dia ada tanah luar, ni rumah, yang ujung tu tandas. Sebab pegang pada literal hadis, Nabi kata buang mesti jauh. Ataupun ada sebahagian orang dia buat dalam rumah dia paling ujung sekali. Macam orang-orang tua kita dulu, tandas ni duduk luar pada rumah, berpisah daripada rumah tu. Maknanya ada pondok lain pula di luar. Ada yang faham lagu tu. Okey. Poin dia sini ialah jauh tu, sebab tu Imam Abu Daud dia datangkan hadis yang kedua, idza aradal baras, Nabi bila mana nak buang air besar, Nabi pergi tempat yang orang tak tengok. Orang tak tengok. Dia ada kadang-kadang tempat jauh tapi orang boleh tengok. Jauh daripada rumah. Tapi poin dia ialah sini ialah jauh sini banyak. Pertama, jauh pada pandangan orang. Yang kedua, jauh gangguan baunya pada orang-orang sekitar. Sebab tu nak buat tandas ni, ianya ialah satu benda yang berkait dengan adab. Adabul muasyirah. Adab kita hidup bermasyarakat.
adab hidup bermasyarakat. Okay. Sebab tu kalau kita tengok bab tentang tandas ni, Islam ajar begitu detail. Kamu nak buang air, kena pergi tempat jauh, orang tak tengok. Nabi sebut orang tak tengok, para sahabat sebut orang tak tengok, bukan kita faham orang tak tengok, orang tak dengar bunyi pun sebenarnya. Sebab ada orang, dia tandas dia tu, dia bunyi bising, segala benda apa yang dia duk buat tu orang dengar. Itu pun tak jadi kerja kat macam tu. Okay. Sebab tu kau tengok antara bangsa yang orang kata apa, yang study bab tandas ni, walaupun dia orang tak belajar sunnah Nabi Daud ni, ialah bangsa Jepun. Dia orang tak belajar, tak tahulah dia orang sanak Mughirah bin Syubah ni, dia orang tak peduli. Tapi bangsa itulah yang telah menunjukkan mereka beramal dengan apa yang ada dalam Islam. Dan orang Islam tak payah nak buat hebat sangat. Sebenarnya Islam dah ajar lama. Kita nak tengok buat, bukan nak tengok bercakap macam tu. Kan sebahagian orang kan bila mana orang-orang bukan Islam dia buat something, kita ni konon hebat. Sebenarnya Islam dah beritahu lama dah. Tapi kamu tu baru jumpa hari ni, tengok orang buat. Tunggu orang buat. Maknanya bukan kamu sendiri yang buat. Tunggu dulu orang buat. Okay. Sebab tu Jepun, tuan-tuan boleh tengok, dia ada satu dokumentari. Dokumentari tu dibuat oleh orang Arab. Dokumentari tu dia cerita tentang apa yang ada di Jepun. Antara yang dia buat ialah tentang pengurusan, manajemen, toilet management ni. Di Jepun ni dia ada tandas yang paling bersih dunia, memang tak boleh kalah lah pada negeri lain, pada negara lain melainkan Jepun. Maknanya tandas awam dia orang pun bersih. Okay. Dan dia ada satu teknologi yang dia orang fikir, iaitu macam mana nak kurangkan gangguan waktu buang air tu. Kita bagi lalu azan tu. Okey, kita sambung sikit lagi. Apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud ialah dua hadis untuk bab bersendiri ketika mana buang hajat ni. Yang pertama ialah bila mana satu orang tu nak buang hajat, dia kena pergi jauh. Tapi apa yang dimaknakan dengan jauh itu? Ab'ad. Seterusnya yang kedua ialah kata Jabir bin Abdullah, Nabi ni akan intaliq hatta la yarahu ahad. Nabi akan pergi jauh sehingga tidak ada orang yang melihatnya. Okey. Kita sebut tadi, tandas ini ataupun macam mana nak buang hajat ni, Islam sebut sangat detail. Dan kita dah sebut mana orang yang cakna. Kita dah bagi contoh tadi, iaitu negara Jepun. Okay, tuan-tuan boleh tengok dokumentari tu. Nama dia
Khawatir ni satu dokumentari Arab yang dah lama, dia buat perbandingan negara Islam dengan negara Jepun ni. Okey. Antara yang dia fokus ialah toilet management, pengurusan tandas. Okey, pengurusan tandas. Okey. Antara yang dia fokuskan dan saya sendiri tengok pun kita rasa takjub dengan benda tu, ialah bagaimana orang Jepun ni dia telah buat satu kajian, dan kajian tu telah ambil masa lebih kurang sebulan setengah. Iaitu kajian nak kaji manusia ni kalau kentut lama mana dan pendek mana. Tuan-tuan boleh bayang? Dia kaji kentut orang lama mana. Majoriti manusia kalau kentut lama mana. Okay. Kita tak pernah terfikir pun benda tu. Okay. Dan yang kedua, dia kaji manusia kalau kentut paling pendek berapa. Okay. Dia kata manusia ni kalau kentut selama 2 bulan dia buat pemerhatian tu. Tak tahulah dia panggil berapa orang suruh kentut depan dia orang. Okay. Cuma nak beritahu dia kaji benda tu. Okay. Dia buat kesimpulan manusia ni kalau kentut paling panjang 21 saat. Panjang. Yang tu memang cirit birit, tak makan apa tak tahulah. Sampai lama 21 saat tu. Okey. Okey. Paling pendek 2 ataupun 3 saat. Okey. Jadi dia telah buat satu butang pada tandas. Yang mana butang tu akan ditekan bila mana kita rasa nak kentut, supaya bunyi kentut tenggelam dalam tandas tu. Dan orang sebelah tak dengar, oh dahsyat dia ni sakan kentut. Kentut satu hal, bau pula satu hal. Okey. Benda tu telah dibuat satu kajian, study terhadap benda tu. Macam kita sebut tadi, dia orang tak belajar Sunan Abi Daud. Dia orang tak kenal pun perawi Mughirah bin Syu'bah ni, Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi ni. Tapi dia orang telah beramal. Dia orang buat satu perbuatan. Dia orang make action terhadap apa yang kita sebut sebagai kehidupan bermasyarakat. Sebab tu kalau tengok, kita baca benda ni, kita jadi malu sebenarnya pada realiti dunia. Hakikatnya, hadis Nabi menunjukkan pada kita bagaimana Islam tu menitik beratkan hatta pada tempat yang paling tak bersih dalam rumah ketika benda tu diajar oleh Nabi. Maknanya Nabi akan pergi jauh. Nabi tak akan buat bunyi bising apa-apa semua, tak buat. Tujuan dia lah untuk menjaga adab-adab kehidupan manusia ni. Sebab tu dia ada fik dalam bab kentut ni, ada fik dia. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nabi larang kita kentut merata depan orang. Ada orang dia ingat benda tu lawak. Dia kentut merata sekali. Kedai kopi pun dia kentut. Okey. Sendawa apa semua. Inilah benda-benda yang Nabi larang. Benda-benda yang orang kata apa, manner ataupun orang kata apa, dia punya adab. Inilah benda yang ditekan oleh Nabi. Walaupun ada orang dia rasa benda tu biasa. Tapi sebenarnya kita tidak diajarkan ataupun kita kena ajar diri untuk elakkan daripada selalu berbuat benda tu. Sebab benda tu pun berkait dengan muru'ah ataupun berkait dengan pandangan orang terhadap orang yang buat benda tu. Okay. Jadi ini benda yang kita boleh tengok daripada apa yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Abu Daud. Nak buang hajat ada adabnya, iaitu mesti jauh pada orang. Tertutup ke, terbuka ke, nanti kita akan bahas pada minggu akan datang. Cuma poin dia ialah jauh pada orang, aman daripada bau, aman daripada bunyi. Orang tak tahu. Maknanya kita fikirlah macam mana dalam rumah kita tu, tandas kita tu, orang tak boleh perasan keberadaan orang dalam tandas tu ataupun bunyi-bunyi yang menyebabkan orang tahu apa yang kita buat. Apa action yang sedang berlaku dalam tu, orang boleh bayang. Oh dia ni tengah duk buat lagu ni bunyi macam ni. Okey. Cuma nak beritahu kepada kita, yang saya tengok dalam dokumentari Jepun tu lah, dia buat satu bunyi bila mana kita tekan tu, bunyi dia bunyi flash. Bunyi jamban tu tengah flash. Tapi flash yang tak keluar air. Sebab dia orang study, kalau sebahagian orang kita dia malu, mungkin kentut dia tu kuat sangat, ada orang dia tarik dah flash awal-awal. Ada yang buat lagu tu. Okey. Tapi tarik flash tanpa apa-apa benda yang kita nak flash, itu bab membazir air pula. Maknanya sampai tahap tu mereka pandang. Ada setengah orang kita ni dia flash ataupun dia buka paip air, kalau ada baldi apa semua sampai air tu dah basah apa semua. Okay. Ini bab mana benda tu, semua benda tu dia orang tengok. Dia orang lihat. Maknanya sampai tahap tu insaniah, kemanusiaan manusia. Dan benda tu dititik beratkan oleh Islam, dititik beratkan oleh Islam. Tapi sayangnya kita boleh tengok sejauh manakah pengamalan orang Islam terhadap benda ni. Alhamdulillah Malaysia ni dari segi statistik dunia,
Ada juga di Malaysia ni tandas yang terbaik yang boleh grade ke. Tapi kalau tengok negara-negara Islam lain, khususnya negara di Asia Barat, negara-negara yang menjadi tempat lalunya para nabi dan rasul, negara-negara yang menjadi tempat lahirnya para ulama yang hebat, macam mana pengurusan tandas? Ataupun saya ingat waktu duduk di Jordan ni cakap dengan satu orang Arab. Sebab waktu tu saya baru sampai sekitar tahun 2011 2012. Kita pergi kat stesen bas ni, ada satu sudut kat stesen bas tu bau hancing. Okay. Dan Arab tu driver bas, dia perasan muka kita macam tak selesa dengan bau. Lalu dia kata fil Urdun, di Jordan ni, kullu makan hammam, semua tempat tandas. Dia boleh sebut lagu tu, kullu makan hammam, kata. Wa kullu makan zabbal, kata. Semua tempat ni tong sampah, semua tempat ni tandas. If'al ma syi'ta. Maknanya kamu buatlah apa yang kamu nak buat apa. Okay. Jadi dia hilang malu tu. Tapi Jordan okey lah. Jordan ni dari segi waktu saya duduk Jordan tu, saya tengok teruk lah. Okay. Bila mana saya pergi tempat lain, kita boleh kategorikan Jordan okey lah. Okey sikit. Kalau tuan-tuan pergi Mesir, tepuk dahi terus saya tengok. Okay. Di Jordan, panorama biasa orang kencing, tapi dia masih still nak tutup lagi. Dia cari dinding mana, tiba-tiba tengok macam orang simbah satu baldi dah dinding tu. Mana dia kencing di dinding tu. Okay. Tu yang pertama. Okay. Tapi saya pergi ke Mesir ni, dia ada orang yang kencing open. Sepatutnya budaya kencing merata ni orang yang buat tu rasa bersalah. Tapi di negara tu, kita yang tengok pula rasa bersalah. Maknanya kita tengok dia kencing, kita tengok dengan rasa tak patut. Dia boleh marah je, tengok apa? Dia boleh marah je. Ni sampai tahap culture tu jadi macam tu. Okey, kencing kira okey. Dan ada orang buang air besar, open. Dan benda tu perempuan yang buat. Yang buat tu perempuan yang dah berumur, pakai jubah apa semua, tiba-tiba duduk tengah jalan. Tidaklah tengah jalan besar, maknanya jalan-jalan kampung tepi-tepi tu dia duduk sambil pegang payung. Saya kata, apa hal makcik ni duduk? Dia bangun, dia tinggal something situ. Itu yang berlaku di Mesir. Okey. Masih tertutup. Okay. Lepas tu saya pergi ke India. India open, sangat open, tapi India kira okey lah, bukan negara Islam. Cuma nak beritahu pada kita keadaan seperti itu. Di Mesir ni adalah tempat yang adanya para ulama, adanya universiti yang terkenal, tempat orang baca Quran, tempat orang bincang ilmu. Tapi itulah sebab benda ni berkait dengan culture, benda ni berkait dengan budaya dan cara fikir masyarakat yang tidak sekepala. Sebab tu kalau tengok dulu, waktu Dr. Mursi menang jadi Presiden Mesir ni, antara kita boleh tengok cara pemikiran orang Mesir. Dia boleh marah Presiden sebab lorong rumah dia tu tak bersih. Dia kata, apa punya Presiden, sampah dekat rumah aku punya banyak. Tuan-tuan boleh bayang, satu tak patut benda tu, hakikatnya tak patut. Sebab nak beritahu pada kita bahawasanya tanggungjawab bersih rumah ni bukan kerajaan kena hantar semua orang dan kutip semua sampah, termasuk yang ada dalam rumah. Itu tanggungjawab peribadi dan itu ialah tanggungjawab umum. Tapi nak kata cara fikir tu macam tu, sebab dia dah jadi budaya yang orang melihat benda tu tak salah. Orang melihat benda tu common, biasa saja. Jadi Islam tidak seperti itu. Madinah, tempat Nabi, kata apa, hidup bersosial situ, Nabi jaga tentang benda-benda seperti ini. Okay. Jadi itulah dua hadis yang kita sebut pada malam ni. Dan syarahan dia masih lagi belum selesai, sebab saya tak syarah lagi dia punya perawi dia apa-apa semua dan apa riwayat-riwayat yang berbeza. Cuma saya nak sebut tentang kata apa, dia punya dia punya kefahaman umum tentang hadis ni. Okay. Jadi rasanya kita berpada situlah untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbahasan yang akan datang. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.